Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, terutama kepada media yang hadir pada tengah hari ini. Mungkin tak ramai yang berada di Melaka mungkin agaknya. Tapi kita nak membawa dan membangkitkan satu perkara yang sangat penting sebenarnya. Bersama dengan saya Said Ibrahim Sainoh, Ahli Parlimen Ledang dan Jurucakap Keadilan bagi Komunikasi Digital dan juga Pengangkutan. Bersama dengan saya adalah Ahli Parlimen Lembah Pantai, Saudara Fahmi Fadil yang merupakan pengerusi jawatankuasa komunikasi bagi Pakatan Harapan dan juga Saudari Loke Chen selaku ahli jawatankuasa tersebut. Untuk makluman pihak media sekalian, isu-isu berbangkit berkenaan dengan inisiatif 5G telah dibawa oleh ramai ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan dan juga pembangkang serta ramai pihak di dalam dan juga di luar Dewan Rakyat. Dan ternyata isu kecelaruan, keraguan dan kecurigaan berkenaan dengan aspek tata kelola atau tadbir urus, teknikal dan keuangan berkenaan dengan inisiatif 5G ini semakin ketara dan menuntut agar pihak yang terlibat bersikap lebih telus, terbuka dan juga cermat. Dalam perkembangan terkini, Reuters dan juga beberapa media melaporkan bahawa masih belum ada syarikat telekomunikasi utama Malaysia yang bersetuju untuk menggunakan jaringan 5G yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Digital National Berhad, DNB. Menurut Reuters lagi, ini ialah kerana isu ketelusan, transparansi dan juga kadar harga borong. Perkara ini turut disahkan oleh DNB. Malah DNB mengakui bahawa jangka waktu perundingan mereka itu terlalu optimistik, iaitu menjelang pelancaran rangkaian 5G bagi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Cyberjaya yang berjumlah 500 tapak ataupun sites bulan depan. Bulan depan, maknanya bulan Disember. Dengan perkembangan ini, kerajaan wajar mengkaji semula model pemborong rangkaian tunggal ataupun single network wholesaler melalui DNB dan tidak tergesa-gesa untuk melaksanakannya tanpa rundingan tuntas dengan syarikat pembekal telekomunikasi. Perkara ini telah dibawa khususnya atas pertimbangan fakta bahawa kegagalan pelaksanaan 5G melalui model yang sama oleh negara-negara lain seperti di Kenya, ya, dan di negara-negara yang lain juga, utama Afrika Selatan. Mungkin perolehan infrastruktur tapak ataupun menara ataupun peranti pengguna boleh dilaksanakan dengan segera. Tetapi kesesakan ataupun bottleneck boleh berlaku di bahagian hujung, the last end, di pertengahan, di bahagian transit ataupun di teras perkhidmatan, iaitu di bahagian core. Akhirnya ia akan membawa impak kualiti perkhidmatan yang buruk kepada pengguna. Saya menggesa agar kerajaan memandang serius perkara ini dan bertindak dengan tindakan sewajarnya atas naratif kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Kerajaan melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia wajar tampil untuk menjawab, berunding dan menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh syarikat telekomunikasi. Ini kerana inisiatif 5G ini dianggap tunjang utama kepada rangka tindakan My Digital supaya negara tidak ketinggalan serta rakyat mendapat nikmat daripada faedah ekonomi dan juga perkhidmatannya. Di samping itu, kerajaan telah menjanjikan kepada semua pemain-pemain perkhidmatan telekomunikasi bahawa mereka akan mendapat akses yang terbuka. Mereka akan mendapat akses yang adil dan setara dalam mendapatkan perkhidmatan 5G secara borong. Persoalannya, apakah benar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM boleh mengawal selia kadar harga borong yang ditawarkan oleh DNB pada tahap yang munasabah
dan menetapkan syarat lesen DNB berkaitan dengan kos capaian. Bukankah SKMM ada kuasa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk menetapkan harga borong secara mandatory melalui standard mandatory mengenai harga akses? Saya tak nampak apa-apa kenyataan ataupun komen, pandangan yang diberikan oleh pihak kerajaan maupun SKMM berkenaan dengan perkara ini. Saya dan kami menggesa kerajaan untuk melihat impak permasalahan ini di masa hadapan. Mungkin sekarang kita tak nampak kesannya, tapi kita tidak mahu ianya menjadi masalah berterusan, boleh menjadi satu barah dan akhirnya menjejaskan dari segi faedah ekonomi dan perkhidmatan kepada rakyat. Jelas, hambatan di tengah jalan ini akan memberi kesan kepada jangka waktu pelaksanaan inisiatif, struktur pendanaan projek serta memberi gambaran kurang baik kepada pelabur-pelabur terkait sektor digital dalam dan luar negara. Kerajaan mesti berpijak di bumi yang nyata, jangan hanya pandai menggembar-gemburkan sahaja, tetapi pelaksanaannya entah ke mana. Saya perasan baru-baru ini Menteri ada melihat pemasangan tiang-tiang untuk jaringan 5G dan beliau ada post dalam Facebook beliau. Tetapi hakikatnya ini yang sedang berlaku sekarang, bahawa syarikat-syarikat telekomunikasi sebenarnya menolak isu ketelusan, menolak harga borong yang mereka terpaksa keluarkan untuk membayar. Wajib bagi kerajaan untuk bersikap telus dan mengamalkan keterbukaan kepada semak dan imbang, kerana inisiatif ini melibatkan pendanaan sehingga berbilion ribu ringgit. Seperti pepatah Melayu yang pernah saya sebutkan dalam perbahasan Belanjawan 2022 baru-baru ini, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, dan kita tidak mahu rumah dah siap tetapi pahat masih berbunyi. Jadi itu kenyataan daripada saya. Saya jemput saudara Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lembah Pantai juga untuk memberikan pandangan. Silakan. Boleh, batik. Rosak batik. Ya, kamu punya ni macam mana ni? Sekejap. Ya. Go on. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Syed Ibrahim dan saudari Kecien. Terima kasih. Dan saya cuma ingin menambah beberapa perkara. Kita lihat dengan laporan daripada Reuters, ya, sebuah agensi berita yang dihormati, semalam menyatakan belum ada mana-mana syarikat telekomunikasi yang telah menerima tawaran untuk pelaksanaan 5G melalui syarikat Digital Nasional Berhad. Ini adalah satu tamparan yang teramat hebat dan dia diterbitkan lebih kurang 3 bulan selepas laporan daripada sebuah badan yang bernama DT Economics dan juga sewaktu pembentangan di satu webinar GSMA tentang risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Malaysia sekiranya diteruskan juga melalui satu single purpose vehicle ataupun SPV yang kini dinamakan Digital Nasional Berhad untuk melaksana satu program yang sebenarnya sangat besar dan telah terbukti di negara-negara lain tidak berjaya. Dan kalau kita lihat, sebenarnya sekiranya spektrum telah dibida, telah dijual lah katakan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi untuk pelaksanaan 5G dan tidak dikekang ataupun tidak dibuang teknologi neutrality. Arahan daripada SKMM bertarikh 9 Julai 2021 yang melarang syarikat-syarikat telekomunikasi dari membangunkan mana-mana spektrum yang lain dari IMT Advanced kepada IMT 2020 iaitu 5G. Hanya spektrum yang dipegang oleh DNB sahaja
yang SKMM benarkan untuk dibangunkan 5G. Jadi antara langkah-langkah ini kita lihat sekarang berlaku satu keadaan yang sangat meruncingkan. Akhirnya kesan adalah kepada para pengguna, kepada rakyat Malaysia. Dalam banyak perbahasan ahli-ahli parlimen ada disentuh tentang bagaimana DNB ini, hutang-hutang yang dipikul akan menjadi satu bentuk contingent liability. Ya, yang mana sekiranya DNB gagal membayar hutang-hutang ataupun service the debts, ya, maka kesannya nanti adalah kepada rakyat Malaysia. Kedua, kesan kepada rakyat Malaysia akibat daripada pelaksanaan DNB ini ialah kelewatan dalam pelaksanaan infrastruktur 5G. Bila kita lihat di rantau Asia Tenggara, negara-negara seperti Filipina, Singapura, Thailand, semua sudah ada rangkaian 5G. Dan saya percaya sebenarnya kalau dibenarkan dijual ataupun dibida spektrum untuk 5G ini dan tidak dikenakan satu artificial suppression of the other spectrum, maka mungkin syarikat-syarikat telekomunikasi sudah boleh menyediakan dan kita dah boleh, ya, menggunakan perkhidmatan 5G sekarang ataupun hujung tahun ini. Malangnya, seperti yang kita baca dalam laporan media Reuters semalam, kemungkinan besar hanya dalam suku pertama ataupun awal suku kedua tahun depan satu perjanjian mungkin dimeterai. Mungkin. Jadi terlalu banyak persoalan dan pada masa yang sama rolling cost untuk DNB ini berterusan. Jadi adakah DNB ini akan jadi satu entiti yang terlalu besar dan tidak boleh gagal? Maka persoalan asas yang perlu dijawab di Dewan Rakyat ialah siapa sebenarnya yang menerima manfaat daripada pelaksanaan melalui DNB ini. Ini yang kita nak tahu. Namakan mereka yang mempunyai interest dalam pelaksanaan cara yang begitu ramai, ya, mengatakan tidak setuju ni. Jadi akhir sekali semalam dalam pukul 9 malam, Menteri Komunikasi dan Multimedia ada tweet, ya, dia menunjukkan bagaimana kelajuan 5G, ya, mencapai 1,000 Mbps ataupun 1 gigabit per second. Dan beliau mengatakan, oh, kini kita boleh dengan kelajuan ini menonton YouTube pada tahap 1080. Dia punya quality of the video is going to be so good dan tidak ada interruption, ya. Tapi ramai yang telah menyergah dan mentertawakan kenyataan Menteri Komunikasi bila masa ia seperti mengupas kacang dengan menggunakan tukul besi. Kita nak kupas kacang, kita guna tangan je. Nak tengok video, sebenarnya tak perlu 1 gigabit per second. Tak perlu pun 5G. Ya, ramai yang mengatakan fiber 300 Mbps pun dah boleh tengok. Ya, kualiti lebih tinggi dari itu. Jadi saya pohon, ya, Menteri Komunikasi, berhati-hatilah dengan mereka yang menasihati anda. Saya rasa better to have more deeper engagement dengan the industry itself. Ya, dan dari situ saya harap Yang Berhormat Menteri akan pertimbang bincang dengan Yang Berhormat Menteri Keuangan, batalkan monopoli 5G oleh DNB ini dan kita buat sama seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Sekian, terima kasih. Kita buka kepada soalan kalau ada daripada pihak media. Tak ada? Okey, sebagai penutup kepada isu inilah, saya rasa kita melihat ini dari segi aspek kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Maksudnya, apapun model yang digunakan, yang diamalkan, mestilah tidak menjejaskan dari segi wang negara, wang rakyat, tidak menjejaskan dari segi ekonomi ataupun masa depan digital untuk Malaysia, dan pada masa yang sama juga mengambil kira syarikat-syarikat pembekal telekomunikasi secara menyeluruh, bukan kepada satu-satu pihak sahaja. Sebab saya rasa di dalam industri ada kebimbangan bahawa
mungkin ada pilih kasih terhadap beberapa syarikat telekomunikasi ataupun mungkin satu syarikat telekomunikasi, kerana ada sebab-sebab tertentu di situ. Jadi perkara ini jangan dibiarkan merebak, jangan dibiarkan jadi parah. Buat sesuatu daripada sekarang, dan ini adalah dalam tangan kerajaan sekarang, dalam tangan Menteri Keuangan, dalam tangan Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan jangan tai chi selepas ini kepada pihak-pihak yang lain. Terima kasih. So kita ada satu lagi. Ya, you want to go ahead? Ya. Ada satu lagi. Ada satu lagi isu ni berkenaan dengan pilihan raya negeri Melaka, khususnya melibatkan isu SOP yang ketat, tapi kelihatan lebih ketat kepada setengah parti berbanding parti-parti yang lain. Semalam, sewaktu Majlis Presiden Pakatan Harapan mengadakan satu mesyuarat parti di Hotel La Crista di Melaka, saya bersama-sama dengan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, pengurusi Pakatan Harapan dan pimpinan-pimpinan yang lain terkejut bila tiba-tiba pintu dalam bilik mesyuarat itu dibuka dan beberapa pegawai daripada, saya difahamkan, daripada KKM dan juga PDRM telah cuba untuk serbu masuk dan mereka mengambil gambar kami sedang bermesyuarat. Jadi ini adalah satu tindakan yang hanya kita dengar berlaku kepada Pakatan Harapan. Saya tak pasti sama ada mesyuarat-mesyuarat, sama ada Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke, adakah pihak KKM dan PDRM berani untuk serbu masuk, untuk mengambil gambar, ya, dan melakukan, bagi saya ini adalah satu bentuk intimidation yang tidak patut berlaku. Nasib baik pada waktu itu, 3 wakil Pakatan Harapan ke Jawatankuasa Pencegahan COVID-19, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, Yang Berhormat Lim Guan Eng dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, telah bertemu dengan pegawai-pegawai tersebut dan menyatakan bahawa berdasarkan SOP yang ada sekarang, mesyuarat parti tidak menjadi satu halangan. Jadi persoalannya, kenapa setengah parti seperti dituju, seperti dikenakan satu tindakan SOP yang lebih ketat berbanding dengan parti-parti yang lain. Dan kami telah mengumpulkan beberapa kejadian yang berlaku. Contohnya, anggota parti yang tak dibenarkan memakai baju parti, terutama pada ketika pergi rumah ke rumah untuk edar leaflet. Ataupun bila mereka pergi ke kedai untuk makan tengah hari lah katakan, bukan kerja parti, bukan pergi walkabout, duduk makan. Tapi mereka disergah dan diarah untuk buka lencana. Is this fair? Dia pakai baju yang ada logo parti. Apakah orang kata rasional melarang orang dari memakai logo parti? Kita ni berkempen ke tak berkempen? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Ini pilihan raya ke pilih apa? Kan? Kalau kerja basic dalam demokrasi pun dihalang seperti ini, what is the point? Jadi saya percaya daripada parti-parti lain pun merasakan bahawa SOP ini tidak masuk akal. Dan mungkin salah satu masalahnya ialah kerana mereka yang menetapkan SOP ini, mereka tidak berpijak di bumi yang nyata. Mereka tidak turun melihat sendiri keadaan on the ground. Mereka buat keputusan dan buat SOP dari meja mesyuarat. Tak bolehlah macam ni. Jadi saya minta pihak MKN turun, tengok sendiri turun ke Melaka, tengok sendiri bagaimana SOP ini berjalan, tak berjalan, ataupun berlaku satu kekangan. Kemudian kita terima bagaimana di bilik gerakan Dewan Undangan Negeri Pai Rumput bagi keadilan, bagi Pakatan Harapan, hampir 3 kali sehari pihak polis datang untuk membuat pemantauan SOP. Adakah 3 kali sehari ini juga dipanjangkan kepada bilik-bilik gerakan yang lain? Malah aduan yang kami terima daripada bilik gerakan utama keadilan di Melaka ialah petugas-petugas yang sedang ada di antara mereka sedang berehat di bilik gerakan utama didatangi dan diminta mic card dan seakan-akan diugut ataupun disergah.
Jadi persoalannya dalam merangka dan melaksanakan SOP ini, dalam keadaan kita dah masuk fasa 4, apakah virus yang kita nak tangani? Adakah virus itu COVID-19? Ataupun adakah virus itu sebenarnya demokrasi? Jadi ini satu persoalan besar yang mesti dijawab. Demokrasi is not the virus. COVID-19 is the virus. Jadi janganlah laksana SOP ini dengan cara yang menindas, menekan jentera parti-parti yang bertanding, yang kami semua adalah parti yang dibenarkan bertanding berdasarkan undang-undang. Jadi kenapa dikenakan tindakan yang lebih ketat? Dan kita lihat terutama kepada parti-parti di dalam Pakatan Harapan. Dan satu lagi halangan, bila petugas berjalan pergi ke kampung-kampung untuk letakkan leaflet mengikut SOP ke dalam peti surat, tiba-tiba tuan rumah keluar dan tuan rumah nak cakap hello, bukan nak bersalaman, tapi itu pun nak serah pada tangan dia pun tak boleh. Walaupun adat budaya Melayu, kalau jumpa mesti nak tegur, nak sapa, nak serahkan kepada tangan dia pun. What is the problem? Kenapa nak ketat sangat? It doesn't make sense, kan? Jadi bagi saya mesti dikaji semula dan diperbetulkan, kerana kalau inilah caranya penguatkuasaan SOP bagi PRN Melaka, apatah lagi untuk PRN Negeri Sarawak ataupun PRU ke-15 nanti. Jadi saya minta dikaji semula dan hentikanlah intimidasi yang berlaku sehingga kan wakil Pakatan Harapan dalam jawatan kuasa menangani COVID ini terpaksa melakukan satu protes kepada pegawai-pegawai KKM dan PDRM yang hadir semalam. Dan rakyat sedang melihat, sedang menilai. Kita nak pastikan kita nak tangani COVID-19, bukan kita nak kekang demokrasi. Jadi saya pohon isu ini dapat diselaraskan dengan sebaiknya. Akhir sekali, satu lagi isu yang kita lihat, di kawasan bandar memang akses untuk digital campaign ataupun berkempen secara online ni tidak begitu bermasalah. Tapi kalau contohnya di Don Lendu, Pekan Lendu, 5 minit dari situ kalau kita pergi ke Durian Daun, kampung halaman Datuk Sulaiman Ali, ada kawasan-kawasan yang tak ada capaian internet. Cadangan saya sebagai seorang ahli parlimen dan juga sebagai pengarah komunikasi Pakatan Harapan ialah sepatutnya sekiranya kita ingin menormalisasikan kempen secara digital, pihak SPR boleh berhubung dengan pihak SKMM dan pakai dana yang terkandung ataupun dana pada Universal Service Provision Fund untuk membuka pusat-pusat internet komuniti sementara ataupun community Wi-Fi hotspot sementara seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Dana USP Fund ini dia mungkin bernilai berbilion ringgit. Setiap tahun syarikat-syarikat telekomunikasi perlu membayar 6% daripada revenue kepada dana ini. Dan tujuannya adalah untuk memastikan akses kepada internet, akses kepada perkhidmatan telekomunikasi ini boleh dirapatkan jurang itu. Jadi untuk demokrasi, untuk pelaksanaan demokrasi, cadangan saya ialah SPR segera berbincang dengan SKMM dan guna pakai USP Fund untuk tujuan pilihan raya. Dan dari situ kalau kita lihat mungkin di Sarawak ataupun untuk PRU, saya percaya masalah akses kekangan maklumat bila kita nak berkempen secara digital tidak akan berlaku lagi. Jadi itu beberapa perkara yang saya sampaikan. Ada soalan ke media yang ada? Tak ada ya? Kalau you can see me afterwards. Kita tak dibenarkan untuk menyerah tangan kepada pengundi ataupun penduduk di satu kawasan. Kita cuma dibenarkan untuk letak dalam letterbox, dalam dia punya post box. Itu saja. Tapi kadang-kadang bila pergi rumah ke rumah, kalau kawasan kampung, kan kita mesti jumpa ada orang kat situ.
orang kat luar rumah. Kalau kita tak tegur, kita tak sapa, kita tak serah pada dia. Dan sebenarnya mudah. Ya, minta petugas pakai sarung tangan. Dia tak akan sentuh benda tu. Itulah maksudnya bila SOP ini dirangka, saya rasa mereka yang merangka SOP ini seperti tidak pernah melalui proses pilihan raya ataupun dia tidak turun ya, untuk perbetulkan. Masih ada masa. Hari ini adalah hari keempat. Hari keempat ya, berkempen. Jadi kita masih ada masa lagi dan sebenarnya ia boleh ditambah baik supaya untuk PRN ataupun PRU yang akan datang, kita tidak perlu start from scratch. Itu yang berlaku. Ya. Cadangan saya, kalau kita lihat laporan tahunan SKMM berhubung USP Fund, memang ada setiap tahun diwujudkan apa yang disebut sebagai pusat internet community. Maka untuk tujuan, contohnya PRN ataupun PRU, kawasan-kawasan yang kita jangka ada masalah akses kepada internet ataupun akses kepada talian, mereka di situ boleh ditubuhkan sementara untuk tempoh PRU ataupun PRN itu. This thing make sense, kan? Dah ada dana tu. Dah 4 hari dah patutnya on the first day. Dia nak 1000 daya, tak nak 1000 tweet. Sorry, tak nak 1000 gigabit. Tak nak 1000 daya, tak nak 1000 Mbps untuk stream YouTube. Okey, terima kasih. Okey.